Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. مسلمين مسلمات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya memungkinkan pertemuan kita sekali lagi untuk meneruskan perbincangan kita dalam kitab Aqidatun Najin, dan kita berada pada perbincangan dalam kisah Ad-Dahri ataupun satu golongan ataupun kumpulan yang menyatakan bahawa tidak ada kewujudan melainkan yang nyata ataupun yang dapat dilihat dengan panca indera, dengan penglihatan. Dan dahri ini adalah satu nisbah kepada masa. Ad-dahr iaitu masa. Jadi dari sudut mereka ini berpegangan bahawa kewujudan alam ini hanya bergantung kepada masa. Ada masa sampai masa dia wujud. Kalau satu masa dia akan musnah, dan mereka menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala ataupun menafikan kuasa yang lain daripada yang mereka lihat dalam kehidupan ini, dalam alam ini. Maknanya yang tak nampak itu tak ada. Itu dari sudut asasnya. Dan secara hal ini pun bagi mereka yang mengkaji, maka akan ada dua keadaan, iaitu yang fizik dan juga yang metafizik. Yang fizik ini, yang fizikal kita zahir kepada kita, dan yang metafizik yang tidak zahir, tidak nampak tetapi sebenarnya telah wujud. Dan ini pun telah pun ada kumpulan ataupun golongan di kalangan kita sebut saintis lah, mungkin ahli ilmu yang mengkaji, maka sebahagian mengatakan tidak semestinya yang tidak kelihatan itu tidak wujud. Tidak semua yang wujud itu dapat dilihat. Itulah yang diperbahaskan dalam perbincangan kita yang lalu, yang mana soal jawab antara Dahri dan juga Imam Abu Hanifah yang dikemukakan dalam kisah ini. Maka ada soal jawab yang telah pun kita bincangkan sebelum ini. Kalau Allah itu wujud, macam mana kita tidak boleh nampaknya? Macam mana kita tidak boleh lihat kalau ianya wujud? Dan telah dijawab bahawa tidak semua yang wujud itu dapat dilihat. Contohnya roh ataupun nyawa dalam badan. Itu yang dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua ialah lemak di dalam susu. Itu yang dikemukakan. Dan mungkin contoh-contoh lain yang mana kita lalui, sebagaimana kita lihat tindak balas
arus elektrik pada peralatan elektrik. Kalau kita buka wayar tak nampak arusnya, tetapi kita yakin jika kita kita onkan plugnya, maknanya switch, maka kita yakin ada elektrik. Nak tahu yakin tak yakin itu, kalau kita disuruh sentuh, kita tak akan sentuh kabel ataupun wayar yang boleh menyebabkan tindak balas yang memudaratkan. Jadi itu antara perkara-perkara yang mungkin kita boleh perhatikan. Dan juga contoh-contoh, setiap manusia ada akal, kita kata. Di mana akal itu? Itu persoalannya. Jadi tidak nampak akal itu tidak semestinya seorang itu tidak berakal. Itu antara yang mungkin kita boleh teliti, dan ini adalah perkara yang telah pun tersebar dan ramai mengetahuinya, ramai dah maklum. Cuma ini adalah sebagai satu pendekatan ataupun untuk memudahkan ingatan sahaja. Baik muslimin muslimat rahimakumullah, pada pagi ini kita akan teruskan kisah ini pada muka surat 8. Setelah soal jawab bahagian yang pertama, muka surat 8 ini juga diteruskan kata musannif rahimahullah taala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata dahri, maka apa ada dahulu daripada Allah. Tadi dah sabit dah dengan hujah bahawa Allah itu maujud. Jadi soalan berikutnya, apa ada dahulu daripada Allah? Apa yang ada sebelum wujudnya Allah? Kata dahri. Dan apa kemudian daripadanya? Kalau Allah itu wujud, okey, boleh terima. Sebab kamu dah mengemukakan hujah ataupun jawapannya. Jadi Allah mewujud, Allah itu wujud, apa yang dahulu dan kemudian daripadanya. Kata Abu Hanifah, tiada suatu dahulu daripadanya dan tiada suatu kemudian daripadanya. Tidak ada sesuatu yang lebih dahulu daripada Allah. Ini yang kita akan bahaskan. Allah sifatnya qidam, tidak ada yang mendahuluinya. La awwala lahu, la awwala liwujudihi, tidak ada permulaan bagi wujudnya. Maknanya tak ada yang mendahului, kerana kewujudannya tidak ada permulaan. Dan tidak ada sesuatu yang kemudiannya, yang kita akan lihat dari sudut sifatnya baqa. Sifat baqa, kekal selama-lamanya. La akhira liwujudi, tidak ada pengakhiran kepada kewujudannya. Jadi ditanya, apa sebelum dan selepas Allah? Kalau kita kata secara mudah, jawab Imam Abu Hanifah, tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang mengakhirinya, yang kemudian daripadanya. Tidak ada yang dahulu daripada Allah dan tidak ada yang kemudian daripada Allah. Kata dahri, betapa tasawur ada suatu yang maujud, padahal tiada suatu dahulunya dan tiada suatu kemudiannya. Bolehkah ditasawur? Tasawur, ini yang telah pun kita sebut di perbincangan yang dahulu, iaitu tasawur dan tasdik. Tapi secara mudah, tasawur ini gambaran. Bolehkah kita gambarkan ada sesuatu maujud, sesuatu yang wujud, sedangkan tidak ada awal dan akhirnya. Tidak ada sesuatu yang mendahului dan yang kemudian daripadanya. Boleh jadikah sesuatu itu wujud, sedangkan tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran baginya? Sedangkan kita menyaksikan di alam ini, semua yang wujud ada permulaan
dan ada pengakhirannya. Itu yang dibahaskan secara logiknya ataupun secara rasionalnya yang dikemukakan di sini. Betapa tasawwur, bolehkah kita bayangkan, boleh kita gambarkan sesuatu yang wujud tetapi tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran? Jawab Imam Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, baginya itu dalil pada badan kamu. Jadi ada perkara yang wujud, tidak ada yang dahulu daripadanya dan tidak ada yang kemudian daripadanya. Ada buktinya, ada dalilnya pada diri kamu, pada badan kamu. Kata Abu Hanifah, baginya itu dalil pada badan kamu pula. Pada badan kamu pula. Kata Dahri, maka apa ia? Apa yang ada pada badan yang menunjukkan tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran tadi? Katanya, apa dahulu daripada ibu tangan kamu dan apa kemudian daripada jari kelingking kamu. Tengok jari. Apa yang dahulu daripada ibu jari dan apa yang kemudian daripada jari kelingking. Jari memang wujud, tapi kita tak pernah fikirlah secara mendalam. Kalau fikir pun tak ada jawapannya. 2 tahun, 3 tahun pening duk fikir apa yang sebelum ibu jari, apa selepas jari kelingking, tak ada faedah lah. Itu antaranya yang kita kata dari sudut asasnya. Sebab kita akan terima kata ini memanglah kejadian jarinya macam ni. Itu yang kita kata tak cari dah rasionya. Kenapa tak cari rasio pada diri kita? Tapi apabila kita lihat, oh ada juga perkara yang menunjukkan bahawa kita tak tahu perkara yang ada, perkara yang wujud, tapi kita tak tahu yang sebelum dan selepasnya. Kita yang tak tahu. Maka dari sudut keimanan, yakinlah ini ciptaan Allah, Allah tentukan begini. Untuk yang beriman mudah je jawapan kita. Jadi itu antara yang kita boleh teliti. Jadi telah pun dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Maka kata Abu Hanifah, demikian lagi Allah Ta'ala tiada suatu dahulu daripadanya dan tiada suatu kemudian daripadanya. Kalau susunan jari pun kita tak tahu sebabnya, nak kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wujud, tidak ada awal dan tidak ada pengakhiran, maka lebih logik lah, lebih munasabah. Itu sebab sifatnya yang lain daripada makhluk, sifat yang lain daripada sifat alam ini. Jari ini alam makhluk yang Allah ciptakan. Jadi pencipta Maha suci daripada sifat yang kita duk fikir sama dengan apa yang ada pada alam ini. Jadi itu persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua. Yang pertama berkenaan dengan wujud atau tidak wujud. Yang kedua, kalau wujud, dah sabit dah wujud, mana mula mana akhirnya? Telah pun ada jawapan. Baik, yang ketiga, dan kata Dahri, tinggal lagi pada aku satu pertanyaan. 2 pertanyaan telah pun dijawab. Tinggal lagi satu pertanyaan. Katanya, nyata olehmu. Aku jawab insya-Allah Ta'ala. Kata Imam Abu Hanifah, soalan ini sebutlah apa soalannya, apa pertanyaannya. InsyaAllah boleh jawab. Sebab 2 dah boleh jawab. Sekarang ni yang ketiga, yang terakhir. Katanya, nyata olehmu. Kata Imam Abu Hanifah, nyata olehmu, aku jawab insya-Allah.
Katanya, apa kelakuan Allah sekarang ini? Jadi ini pada kedudukan soalannya kita ni sibuk pasal Allah. Allah dah buat apa sekarang? Sekali imbas memanglah dari sudut soalannya akan menimbulkan stres juga dengar. Sebab bukan kerja kita, kerja Allah. Apa yang Allah buat sekarang ini? Kata Abu Hanifah, bahawasanya engkau ini terbalik pekerjaan engkau. Ini dari sudut teknikal urusan akal. Dari sudut apa? Ini kerja dah terbalik ni. Apa yang terbaliknya? Pertanyaan, perbuatan engkau bertanya begini kepadaku ini adalah perbuatan yang sudah berlaku keadaan yang disebut songsa, terbalik. Kenapa? Sayugianya bahawa adalah yang menjawab itu di atas mimbar dan yang bertanya itu di bawah mimbar. Sayugia ni sepatutnya lah. Maka dia kata, Imam Abu Hanifah kata, sepatutnya orang tanya ni duduk bawah, yang jawab duduk atas. Macam kita forum lah. Yang forum, penonton yang nak tanya duduk bawah, contoh. Yang jawab duduk atas, pentas. Jadi kamu ni tanya ni, yang ketiga ni, sampai 3 kali dah ni tanya ni, dari tadi lagi aku duduk bawah, tak ada tempat pula tu, duduk diri je. Tadi kan Imam Abu Hanifah ni berdiri di depan gurunya, masih kanak-kanak pula, nak jawab apa ni? Ini dah terbalik. Aku berdiri duk tengok, kamu yang duduk tanya aku. Jadi ini sudah terbalik. Maknanya tak patutlah berlaku gini. Manakala engkau turun, aku naik, nescaya aku jawab akan soal engkau. Kalau kamu turun nanti, aku naik duduk atas. Kita tukar tempat. Tukar tempat. Aku naik duduk tempat kamu, kamu turun duduk tempat aku, nanti aku jawab soalan. Manakala engkau turun, aku naik, nescaya aku jawab akan soal engkau. Jadi soalan ni kalau nak jawapan, kena buat pertukaran. Aku naik di atas tempat, di pentas, kamu turun ke bawah pentas. Maka turun ia dan naik Abu Hanifah atas mimbar. Jadi setujulah, nak juga jawapan. Mungkin sebab geram je lah, ini budak-budak ini main-main. Tak apalah, ikut je lah, gitu. Tapi dalam perdebatan, siapa yang stres, dia kalah awal lah. Itu yang siapa yang cepat tertekan, tak boleh kawal emosinya, akan kelihatan lebih lemah. Jadi yang pandai ataupun bijak untuk mengawal emosi, maka dalam perdebatan, dalam pertikaian, maka dia akan menguasai medan pertikaian itu. Jadi mungkin dengan cabaran itu tercabar dan turun, maka Imam Abu Hanifah pun naik. Maka bertanya dahari, tak kala duduk ia dan naik Abu Hanifah atas mimbar. Maka tak kala duduk ia atas mimbar, maka bertanya dahari. Tanya lagi sekali. Bila Imam Abu Hanifah naik duduk atas mimbar, dia dah turun, dahari tadi dah turun, dia tanya, apa jawapannya? Kita dah buat dah pertukaran. Jadi jawapannya apa? Allah sedang buat apa sekarang? Apa jawapannya? Maka jawab Abu Hanifah akan tanyanya dengan katanya,
Kelakuan Allah sekarang ini menggugurkan yang batil, seumpama kamu dari atas ke bawah, dan menaikkan yang sebenar, umpama aku dari bawah ke atas. Jadi apa yang Allah buat sekarang? Allah menurunkan yang batil, dan Allah menaikkan yang hak, yang sebenar. Macam mana? Macam kita buat sekarang ni lah. Macam yang berlaku sekarang. Aku naik atas mimbar kerana aku berada pada hak. Kamu turun daripada mimbar kerana kamu berada pada kebatilan. Maka lalu Allah Allah kalah. Maka lalu Allah adanya dahri sudah habislah soalannya, dan putus hujahnya, sudah berakhirlah hujahnya, maknanya telah dijawab. Dan keadaan itu sebenarnya menimbulkan suatu suasana yang menzahirkan kelemahan dahri tadi dalam berhujah, kerana disaksikan oleh masyarakat dan juga disaksikan oleh pemimpin. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang dikemukakan di sini hanyalah perbahasan secara akli. Sekali lagi, kita tidak membahaskan dari kisah ini, bukan kita membahaskan periwayatannya, tetapi sebagai contoh kepada perbahasan akli untuk menjadi contoh belajar ilmu usuluddin. Untuk contoh saja ni, kisah yang panjang, agak panjang lebar ni sebagai contoh untuk hukum belajar ilmu usuluddin, untuk melahirkan seorang yang berkemampuan berhujah secara akal dengan menggunakan logik akal, dan yang keduanya mematahkan hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak musuh ataupun lawan, dan yang ketiga menjelaskan penyelewengan dan kebatilan yang berlaku. Jadi itu tujuannya kisah ini. Tujuan kisah ini untuk menjelaskan bahawa mempelajari ilmu usuluddin menjadi kewajipan bagi sesetengah orang, bagi menunaikan tanggungjawab fardu kifayah untuk mencapai kedudukan yang boleh menjelaskan kebenaran, menolak kebatilan, menerangkan kesamaran yang berlaku dalam hal-hal yang berkait dengan ilmu usuluddin. Jadi hal yang perlu dipelajari bagi mereka yang berkeahlian ini untuk mempelajarinya secara fardu ain, bagi melepaskan tanggungjawab fardu kifayah di dalam masyarakat. Jadi hal yang kita perlu untuk mengetahuinya pada kedudukan masing-masing, yang mana sekurang-kurangnya fardu ain telah pun kita sebutkan sebelum ini, boleh keluar daripada taklid kepada tahqiq sudah memadai. Ditingkatkan lagi ilmu ini dengan keupayaan yang ada. Siapa yang ada keupayaan akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada keupayaan ilmu yang ada dari sudut keluar daripada taklid kepada tahqiq tadi. Jadi pada kebersamaan mungkin kita tidak boleh memperolehi semua ilmu yang ada, tetapi kita sama-sama meneruskan pengajian, pembelajaran untuk kita pastikan bahawa kita dapat yang sepatutnya sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Kita memperoleh
ilmu sesuai dengan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, iaitu nikmat akal. Sesuai dengan akal kita belajar, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, Allah memberi taufik kepada kita untuk memahami ilmu ini dengan sebaiknya, dan kita boleh memanfaatkan untuk diri dan juga masyarakat. Jadi sekadar itulah dahulu untuk kali ini dalam bab hukum mempelajari ilmu usuluddin. Dan insya-Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan mula kepada muqaddimah ilmu ini, iaitu berkenaan dengan hukum akal. Jadi sekian dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan kekurangan adalah kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.